Selamat sore ibu-ibu sekalian. 姐妹们午安， Kita bersyukur kalau sore hari ini kita bisa bertemu kembali. 感谢神，今天我们还可以聚在一起。 Mari kita tetap menjaga kesehatan, 让我们可以不断的照顾我们的身体， dan tetap bersukacita di hadapan Tuhan. 在主里常常要有喜乐。 Nah, sebelum kita bersama-sama nanti akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu. 我们还没听到之前，我们来听一首的诗歌。 Dia
全地都看见我神真伟大。你这神众名，配得到赞美，全心歌颂我神真伟大。你这神众名，配受他赞美，全心歌颂我神真伟大。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见我神真伟大。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见我神真伟大。Masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 姐妹们还没听到之前，我们先来做一个祷告。 Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mau bersyukur kepada Tuhan. 慈悲的天父，我们再次的感谢你，我们要聆听你的话语。 Kiranya Tuhan yang menyertai dan menolong kami di dalam mengasihi Tuhan melalui kehidupan kami yang telah menjadi milik Tuhan. 让我们在我们生活当中已经成为你的儿女的，能够以感恩的心来聆听你的话语。 Berkati firman-Mu dan berkati kami semua. 求神祝福你的话语，祝福我们所有的姐妹们。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督之圣名祈求， Amin. 阿门。 Mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu. 姐妹们，我们先来打开圣经。 Kita akan membaca dari Matius pasal 5 ayat 13. 我们首先打开马太福音第5章第13节。 Matius pasal 5 ayat 13. 就是马太福音第5节第13节，第5章第13节。 Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏。 Satu ayat lagi, ibu-ibu, 还有一处的圣经， dari Markus pasal 9 ayat 50. 就是马可福音第9章第50节。 Markus pasal 9 ayat 50. 马可福音第9章最后一节50节。 Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. 盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。 Satu ayat lagi, ibu-ibu. 最后，我们再来看一处的圣经，
Kolose 4 ayat 6. 哥罗西书第4章第6节， Ya. Kolose 4 ayat 6. 哥罗西书第4章第6节， Biarlah ucapanmu selalu dengan kasih karunia, dibumbui dengan garam, agar kamu tahu bagaimana kamu harus saling menjawab. 你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。 Ya, ibu-ibu, demikian 3 ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. 姐妹们，这3处圣经我们一起读过了， Apa kabar semuanya? 姐妹们好吗？ Semoga kita semua semakin mengasihi Tuhan, 希望我们每一天能够更爱主多一点， semakin memahami untuk apa kita ada di dalam dunia ini. 让我们也更了解我们在世界上活着到底有什么意义。 Dan Tuhan ingin kita menjadi garam. 这里告诉我们，上帝要我们生活就好像这个盐一样。 Ya, ketika Tuhan Yesus melalui pembacaan di Matius pasal 5, 当主耶稣教导我们在马太福音第5章的经节里面， Tuhan Yesus sedang berbicara soal bagaimana supaya para pengikutnya itu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. 他教导跟随他的人怎么样在这个当时的生活的环境当中该怎么样来生活， Khususnya para rasul pada waktu itu. 就是当时的使徒。 Ya, Tuhan Yesus ingin para rasul itu memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang Farisi dan orang imam. 主耶稣要他的门徒，就是这些使徒们，与当时的法利赛人、祭司们的生活方式完全不相同的。 Ya, Tuhan Yesus tidak ingin para rasul itu memiliki hidup yang sama dengan orang Farisi dan imam. 主耶稣再次的强调，他不希望他的门徒们跟当时的法利赛人们的生活态度是一样的。 Ya. Karena Tuhan Yesus tahu ya, kehidupan orang Farisi dan para imam itu tidak benar. 因为主耶稣晓得，当时法利赛人和这些祭司们的生活是不对的， Mereka itu adalah orang-orang munafik. 他们是假冒伪善的人， Mereka itu hanya bagus di mulut dan penampilan. 他们只在口头里以及外表做得很好， Tetapi di dalam kehidupan mereka itu tidak baik. 但是在他们各自的生活当中，生活态度真的是不对的，很多地方不对的。 Mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. 他们不按照他们所教导众人的来照这样的生活方式， Mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. 他们不照着他们所教导的来生活， Bahkan mereka sengaja memberati umat Israel dengan ajaran mereka, tapi sementara mereka tidak melakukan juga. 他们用这些法利赛人们用他们所教导的力来加重平民的生活，但是他们自己做不到。 Jadi Tuhan Yesus ingin para rasul pada waktu itu jangan hidup sama dengan orang Farisi dan para imam. 所以主耶稣教导他的门徒们，不要跟随这些法利赛人们的生活态度。 Tuhan Yesus ingin para rasul itu hidup sebagai garam di tengah-tengah masyarakat Yahudi. 所以主耶稣要他的门徒们在犹太人当中生活，就好像调和的盐一样。 Dengan demikian Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa orang Farisi dan para imam itu bukan garam lagi. 所以主耶稣在这里强调说，这个法利赛人以及文士们的生活不是好像调和的盐。 Padahal garam itu sangat penting dalam kehidupan. 因为我们知道盐在我们生活当中是非常重要的。 Ya, salah satu manfaat yang orang Yahudi lakukan dengan memakai garam itu adalah kalau ada bayi yang baru lahir, mereka bersihkan dengan garam. 其中一个盐的功用在当时就是当这个婴孩出世的时候，他们用这个盐来弄清洁这个婴孩。 Nah, di dalam ayat Matius pasal 5 ayat 13 tadi, 在马太福音第5章13节里说到，
Di situ Tuhan Yesus mengatakan jika garam itu menjadi tawar ya, artinya sudah tidak asin lagi. Dengan apakah ia diasinkan? 这里说到，假如盐涩了味，他用什么再让它咸呢？ Karena ternyata garam di Palestina itu bisa menjadi tawar. 原来在巴勒斯坦的盐是可以变成淡的。 Ya, beda dengan garam di Indonesia, ya tidak bisa menjadi tawar. 它不像我们这里的盐就溶解掉，没有那个形体了。 Karena garam itu dibuat dari air laut, ya, air laut yang diuapkan. 因为我们晓得盐是由海水蒸发掉剩下的晶体。 Ya. Nah, itulah yang dipakai sebagai garam dalam kehidupan sehari-hari. 现在我们生活就用这样的盐， Tetapi ketika garam itu sudah habis dimanfaatkan, maka dia tinggal pasir kecil yang tidak asin lagi. 但是当时的盐是好像一块有沙或者是小石头这样，它的盐味会失掉的，但是会遗留一些的石头， Dengan kata lain sudah tidak bisa diasinkan lagi. 所以已经没有功用了， Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak 因 orang. 为没有用处了，所以就丢到外边被人践踏。 Nah, saya sebagai orang Kristen, saya kira kita semua tidak ingin menjadi garam yang tawar. 成为基督徒，我相信我们每个人都不希望成为一个没有味道的盐。 Kita tidak ingin dibuang, apalagi sampai diinjak orang. 我们不愿意被丢弃，甚至是被人践踏。 Ya, karena kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak asin lagi, itu sama dengan kita tidak ada gunanya lagi. 假如我们成为一个没有咸味的基督徒，那是我们已经没有用处了的人。 Nah, hari ini tema yang saya mengajak kita untuk sama-sama renungkan adalah garam-garam Allah. 今天我们思想的主题就是神的盐。 Ya, berharap bahwa kita semua sungguh-sungguh berguna bagi Allah untuk masyarakat di sekitar kita. 希望我们每个人都能够被神所使用。 Ya. Apa gunanya garam? 盐到底有什么功用？ Yang pertama, 首先 memberi rasa. 就是给味道。 Ibu-ibu, saya yakin semua kita mengerti apa artinya garam itu memberi rasa. 姐妹们，我相信没有一个人不晓得盐是怎么样让这个食物有味道起来。 Ya, kalau kita masak, semua ibu-ibu pasti bisa masak ya, dan senang memasak. 姐妹们当然都会很会烹调，很会弄食物出来。 Dan ketika kita memasak, kita perlu garam. 当我们煮某些每一种食物的时候，都要放一些盐。 Dan bayangkan kalau sebuah masakan tanpa garam. 那我们可以想象，假如这些食物没有盐的话， Jadi hambar itu tidak enak. 它就没有味道，一点都不好吃。 Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen yang adalah garam, itu perlu menjadi rasa buat masyarakat ini. 就好像我们基督徒在我们周遭的社会环境生活当中，我们也要有一些的基督徒的味道出来。 Ya, kita harus dilarutkan ke dalam masakan supaya memberi rasa. 我们一定要融入这些食物当中，好让这些食物有味道。 Kita harus larut di dalam kehidupan bermasyarakat supaya memberi rasa. 我们也要融入这些我们周遭的社会，以至于周遭都有这个味道出来。 Ibu-ibu, di dalam kehidupan ini karena dosa sudah tidak ada lagi kebenaran. 姐妹们，因为我们是罪人，活在我们周遭，我们生活当中已经没有 Kebenaran. 已经没有真理了， Dan juga tidak ada lagi keadilan. 也没有公义了。 Sehingga kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, 所以我们已经是被人认为是义的人， kita harus memberi rasa benar itu ke dalam kehidupan masyarakat yang sudah tidak ada kebenaran. 所以我们要把这个义，就是这个真理，活在我们已经没有真理的周遭人的生活当中。 Demikian juga keadilan itu. 同样的，公义也是这样。
Kalau di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, 当我们在我们的家庭当中生活的时候， jika seandainya kita adalah seorang ibu, 假如我们是个母亲， kita punya 2 anak 我们有一堆的孩子， atau mungkin lebih, 可能是有更多， maka kita harus mendidik anak-anak kita itu tanpa pilih kasih. 所以我们要很公平的教导他们，不是偏爱。 Karena yang benar adalah bahwa setiap anak-anak kita itu ada keunikan. 因为我们晓得每个孩子都有他的特征， Mereka itu memang anak-anak kita, 他们是我们的孩子， tetapi mereka itu satu dengan yang lain punya perbedaan karakter dan temperamen. 他们这个各自的这个小孩子有不同的性格、不同的特征。 Tuhan menciptakan mereka itu melalui kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri. 神照着他的形象，借着我们把孩子生出来。 Jadi umpamanya kita tidak boleh mengatakan kepada anak kita yang mungkin agak nakal atau malas dengan kalimat, kenapa kamu tidak seperti adikmu atau seperti abangmu yang rajin itu. 所以我们不可以批评我们的孩子，可能是比较顽皮、比较懒惰，我们就告诉他，为什么你不像你的兄弟这样呢？ Kita jangan membandingkan anak-anak kita. 我们不可以把他们相比较。 Kalau kita merasa bahwa anak kita yang satu kurang rajin, yang satu rajin, maka bagaimana caranya kita juga mendorong supaya mereka rajin semua. 假如我们其中一个孩子比较懒惰的话，那我们就要想办法怎么样推动他，让他可以更殷勤的学习。 Demikian juga kalau kita sudah menjadi nenek, 也许我们是已经是奶奶或者是婆婆了， ya biasanya kalau kita pilih kasih karena kita mengasihi anak kita yang satu, kemungkinan kita juga akan mengasihi anak yang dilahirkan dari anak kita itu. 通常我们会有一些偏爱，因为我们更爱其中一个孩子，以至于他的孩子，我们的孙子，我们也会偏爱他。 Ya, jadi dengan kata lain, ibu-ibu kita itu orang yang sudah dibenarkan itu kadang-kadang masih berjuang dengan masalah keadilan di dalam diri kita. 所以姐妹们，我们已经被称义的人，有时我们也会努力把这个义带出来。 Kita harus bisa untuk memberikan keadilan itu. 我们一定要把这个公平、公义把它显出来， Anak-anak kita akan melihat keadilan itu. 所以孩子们会从我们身上看到这些的公平、这些的公义。 Cucu-cucu kita akan melihat keadilan itu. 我们的孙子也会看到我们的公义。 Dan diharapkan mereka itu ketika ada di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa menghidupi keadilan itu. 我们也希望他们，当他们生活在他们周遭的环境当中，同样把这个公义活出来。 Demikian juga kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita perlu memberi rasa adil itu. 所以，当我们在生活我们周遭的环境生活当中，我们也可以把这个公义活出来。 Karena kita tahu ya, hidup di tengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini banyak sekali yang tidak adil. 我们自己晓得，在我们周遭生活当中，常常看到很多的不公平。 Ya, kadang-kadang kita pun bisa marah dengan rasa ketidakadilan itu. 有时我们对这些不公平，我们也会觉得生气。 Tetapi hati-hati ibu-ibu bahwa kita sendiri jangan karena tidak suka dengan keadilan yang terjadi lalu kita menjadi tidak adil. 所以姐妹们，我们要特别的谨慎，因为我们看到的不公平，我们在生活当中有时会把这些的不公平把它显露出来。 Yang kedua, ibu-ibu, 姐妹们，还有第二点， apa guna garam? 盐到底有什么功用？ Yang pertama tadi memberi rasa, 第一种就是有味道， yang kedua menjadi pengawet atau pencegah kebusukan. 第二就是成为防腐剂，免得这个食物坏掉。 Kalau sekarang kita tentu tidak pakai garam lagi mungkin untuk mencegah kebusukan atau mengawetkan. 当然，现在我们已经不大使用盐来成为一种防腐剂， Karena kita memakai kulkas ya, ibu-ibu. 因为我们家里每个人都有这个冰箱。 Beda dengan orang-orang dulu pada zaman Tuhan Yesus. 当然，这与当时耶稣的时代是完全不相同的。 Pada waktu itu belum ada listrik,
当时没有电流， juga belum ada kulkas yang ditemukan. 也还没有发明这个冰箱， Jadi orang memakai garam. 所以人都用盐。 Ya, kalau kita ada menyimpan makanan di rumah supaya makanan itu bisa awet, itu ditaburi dengan garam. 当我们有食物要存留的话，当时的人就使用很多的盐，让它成一个防腐剂。 Agar supaya ketika nanti kita mau masak dari makanan itu tidak busuk. 就是当我们要使用它的时候，这些食物还是保存得很好。 Nah, kita tahu bahwa di kehidupan di dalam dunia kita ini sekarang adalah semua manusia itu ada di dalam dosa. 我们晓得，现在我们生活在这个环境里面，都是有罪的环境。 Dosa itu menimbulkan berbagai kejahatan. 这个罪引起了很多的罪行。 Ya, kita tahu kejahatan apa saja yang terjadi sekarang ini. 我们晓得周遭很多的罪行正在发生。 Belum lagi kita hidup di Indonesia banyak sekali ketidakadilan. 特别是我们生活在一个印尼国家，很多的不公平。 Ya, tetapi sebagai orang Kristen, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini? 但是我们成为基督徒，我们怎么样在这个周遭的印尼的这个周遭环境里生活，活出这个有盐的样式？ Kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia bukan kebetulan. 我们可以出生在印尼国家，生活在这个国家，这不是偶然的。 Dan kita pun tidak bisa minta untuk dilahirkan di Indonesia. 我们自己也不可能恳求我们要生活在印尼国家， Tetapi kita percaya Tuhanlah yang merancang itu. 但是我们相信这一切都是神已经计划好了。 Karena Tuhanlah hari ini kita ada di Indonesia. 因为神，我们今天生活在印尼国家， Jadi karena kita ada di Indonesia dengan segala kondisi yang ada, disitulah kita menjadi berkat. 这样我们生活在这样的环境，就是这个印尼国家的环境当中，我们应该成为当地的别人的祝福。 Kita tahu banyak orang hidup di dalam dosa. 我们晓得很多人活在罪里面， Dengan memberitakan Injil, kita berharap orang percaya dan bertobat. 我们把福音传给他们，希望他们可以晓得，他们可以回归。 Ketika seseorang bertobat dari kehidupan dosanya, 当一个人从他的罪行里面悔改的时候， berarti orang itu tidak meneruskan kehidupan dosanya. 那他就不会持续的在这个罪行当中生活下去。 Berarti kita sudah menjadi pencegah kebusukan. 那我们就成为一个防腐剂了。 Nah, hal-hal yang baik yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, 在社会当中已经有的好的事件， kita sebagai orang Kristen harus memelihara itu. 我们成为基督徒，我们要保守它，持续的保护它。 Ya, umpamanya kita tahu di Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa yang lain. 我们晓得印尼国家被其他的国家统治了很久， Dan kita memiliki pahlawan yang begitu banyak sehingga Indonesia bisa merdeka. 我们晓得很多的英雄牺牲了，以至于我们这个国家可以独立起来。 Sehingga pahlawan-pahlawan itu kemudian tercatat di dalam sejarah Indonesia. 所以这些英雄们在印尼的历史当中已经被记载下来了。 Nah, hal-hal ini perlu diabadikan, diawetkan. 所以我们要持续的保存它，保守他们的名字。 Agar supaya setiap kali kita memperingati kemerdekaan Indonesia, 当我们纪念印尼国庆节的时候， kita bisa diingatkan kembali kepada pahlawan-pahlawan yang sudah membantu di dalam kemerdekaan ini. 所以我们能够纪念这些帮助印尼国家独立的英雄们。 Nah, di situ kita mengawetkan hal-hal yang baik. 那这就是我们能够让这些能够被防护的其中一些事情。 Memberitakan Injil untuk mencegah kejahatan. 我们传福音，希望这个罪行不要持续下去。 Sebagai orang Kristen, kita terlibat di dalam kehidupan supaya kita juga ikut mencegah kejahatan. 我们成为基督徒，活在当下，我们同样的有机会、有能力防止这些罪行。 Karena melalui kehidupan kita, melalui sikap kita,
kita membuat orang untuk tidak meneruskan hal-hal yang buruk. 因为接着别人看到我们的生活态度、我们的品格，希望这些罪行不会持续的再做下去。 Melalui nasihat kita, melalui cara pandang kita, kita mencegah orang mengambil keputusan yang jahat. 可能接着我们的劝勉，接着我们的说法，我们会拦阻某个人做罪行、犯罪。 Dengan hidup bergaul dengan siapa saja, tidak pilih kasih, kita membantu Indonesia ini hidup di dalam demokrasi. 让我们无论是跟周遭的人和睦的时候，我们可以帮助这个印尼国家的。 Hidup Indonesia ini demokrasi. 能够更民主的生活。 Jadi dengan demikian kita berharap kita yang ada di tengah-tengah Indonesia 希望我们在这个印尼的中间， kita ada bukan karena kebetulan, 我们的存在不是因为偶然， tetapi ini adalah rancangan Tuhan. 但是这是神早早的计划。 Jadi kita perlu sebagai orang Kristen itu benar-benar ada terlibat di dalam kehidupan ini. 成为基督徒，我们可以参与在这些事情当中。 Ibu-ibu, ada satu hal yang sangat baik yang perlu saya sampaikan dalam hal garam. 姐妹们，关于盐，我要告诉你们一个信息。 Artinya saya tidak ingin bahwa kita sebagai orang Kristen hanya sibuk dengan diri sendiri. 就是成为基督徒，我们不要只为着自己的事情而忙碌。 Memang kita tidak mencari kesibukan, sengaja mencari kesibukan, ya. 当然，我们不是就很爱的找这些的忙碌， Karena mungkin kebanyakan kita bukan orang-orang yang punya jabatan tertentu di tengah-tengah masyarakat. 当然，我们当中很多不是在这个社会当中有地位的， Ya, kita mungkin hanya ibu rumah tangga, 我们只是普通的家庭主妇， tetapi kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang menjadi berkat untuk tetangga-tetangga yang lain. 但是我们可以成为我们周遭家庭的榜样，成为一个被祝福的人。 Nah, di Israel itu ada sebuah danau yang disebut Laut Mati. 在以色列有一个海叫做死海， Ya, dia danau dia. 它其实是湖， Tapi karena dia airnya asin, dia disebut Laut Mati. 因为它的水太咸了，所以他们就称它为死海。 Ya, asinnya itu dikatakan bisa hampir 10 kali lebih asin dari laut biasa. 它的咸度比普通的海水还要咸多10倍， Ya, sehingga di situ kita tidak akan menemukan kehidupan. 所以在这个死海当中没有生物可以生存下来。 Mengapa begitu? 为什么这样呢？ Menurut catatan yang saya baca, 按照他们的研究， Laut Mati atau danau itu ya hanya menerima air laut. 这个死海呢，只是把所有的海流集起来， Tetapi tidak mengalir keluar. 但是它没有向外流，这些海水没有向死海的水没有向外流， Sehingga air laut yang terkumpul di situ lama-lama menguap menjadi terlalu asin. 因为太多的海水溶到它里面，它自己也没有流出去，所以这些盐分就一直积存下来。 Nah, ibu-ibu jangan sampai kita juga menjadi seperti laut mati itu. 所以姐妹们，我们也不要像这个死海一样， Kita hanya hidup menerima berkat, 我们生活只要一直不断的接受这些祝福， tetapi berkat itu tidak pernah kita alirkan kepada orang lain. 但是这些祝福我们从来没有把它流露给别人， Akhirnya kita kepenuhan berkat, 结果我们是把这个部分对我们来说太满了， dan berkat itu bisa menjadi busuk yang membusukkan kita. 所以这些部分会成为让我们腐朽的祝福。 Mari kita menjadi garam-garam Allah. 让我们每个人都成为神的盐， Mari kita menggarami kehidupan di sekitar kita. 让我们可以让周遭的生活是有味道的，就好像调和的盐， Sehingga kita benar-benar bisa berguna bagi Allah untuk masyarakat
di sekitar kita. 让我们对我们周遭因为神的意成为别人的祝福。 Memberi rasa karena kita adalah orang Kristen, 我们是基督徒，我们可以给味道， karena kita sudah diberkati, 因为我们已经被祝福了， dan kita ingin memperlihatkan kepada orang lain kehidupan kita itu, 所以我们要向别人表露我们的生活， kemudian menjadi pengawet atau pencegah kebusukan, 我们成为防护剂，让这些不被朽坏。 karena kita ingin orang lain tahu bagaimana Tuhan sudah mengubah kita, 我们要让别人晓得神怎么样改变了我们， dan kita ingin memberikan berkat itu melalui kehidupan kita supaya orang lain bisa melihat apa saja perubahan hidup kita. 所以我们要把我们生活展现出来，向别人表露，以至于别人晓得我们已经被改变成什么样的方式了。 Semoga kehadiran kita itu betul-betul berguna bagi masyarakat. 希望我们的生活对我们的周遭是带来益处的， Karena kita adalah garam-garam Allah. 因为我们是神的盐。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们来祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menunjuk kami sebagai garam-garam 主 dunia. 啊，感谢你，因为让我们可以成为世界的盐。 Kiranya Tuhan menolong kami agar hidup kami ini sungguh-sungguh berguna bagi masyarakat. 让我们的生活在我们周遭环境里真的是变成有一种的益处， Terutama kami berguna sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai nenek yang dikelilingi oleh cucu-cucu. 首先，我们要成为一个家庭主妇，可能我们周遭有很多，我们也是可以生活在我们子孙的当中。 Kami rindu bahwa keluarga-keluarga kami ini menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. 我们也思念我们的生活在我们的周遭环境里成为一种祝福。 Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami. 神的感谢你，因为你已经拯救了我们， Dan terima kasih sudah mengubah kehidupan kami. 也感谢神把我们的生活改变过来， Dari orang berdosa menjadi orang benar. 从一个罪人成为一个义人， Dan menjadi garam-garam Allah. 也成为神的盐。 Terpujilah Engkau ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 神呢，愿你的名被颂赞，我们这样的奉主耶稣基督之名祈求， Berikanlah kesehatan kepada semua ibu-ibu, 求神让我们每个姐妹们都有个健康的身体， senantiasa ada di dalam kesehatan yang baik, 常常在最佳的健康状况当中， senantiasa ada di dalam sukacita di tengah-tengah usia lansia, 让我们在这个年纪老迈的时候，有保持着喜乐的心， dan senantiasa mengerti kehendak Tuhan walaupun sudah lansia. 虽然年纪老迈了，但是我们还是愿你明白神你的旨意。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督之名祈求， Amin. 阿门。 Shalom ayah-ayah. 姐妹们平安。